جعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah yang mengizinkan dan memberi kepada kita taufik untuk berada pada petang ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Syarah Al-Hudhudi ala As-Sanusiyah, di mana kita berhenti pada wa amma burhanu wujubil baqa'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى tu baiki lantafa ta tu dekat dengan fa lantafa bukan la makna tidak intafa masuk lam di situ lantafa anhul qidamu likauni wujudihi hina idhin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa baqaihi. Kata muallif rahimahullah, adapun wa amma burhan wujubil baqa', adapun dalil bagi wajibnya baqa' bagi Allah ni, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan baqa', maknanya Allah baqin, kekal dia. Fali'annahu, maka kerana sesungguhnya lau amkana an yalhaqahu al-adam, jika mungkin mendatangi Allah Ta'ala itu oleh ketiadaan. Kalau Allah boleh, wujud dia itu boleh didatangi oleh tiada, makna Allah boleh jadi tak ada, boleh didatangi oleh ketiadaan. Lau amkana tu faham. Jadi hukum imkan ini lebih luas. Hukum imkan lebih luas. Maksud apa? Lau amkana, kalau adalah Tuhan tu boleh menerima tiada, maknanya mesti ke tak? Boleh terima pun, itu pun dah mustahil. Jangan kita kata Tuhan boleh menerima tiada tapi dia tidak mahu menerima tiada. Tak boleh, itu tak betul tu. Allah Ta'ala boleh nak mentiadakan diri dia tapi dia tak mahu mentiadakan diri dia. Tak betul tu. Faham jadi imkanu al-adam, kemungkinan berlaku ketiadaan tu mustahil. Sebab apa ni? Lau amkana an yalhaqahul adamu, andai kata mungkin didatangi oleh tiada, lantafa anhul qidamu, nescaya akan ternafi daripada Tuhan itu sifat qidam. Bila wujud Allah itu boleh dihinggapi oleh ketiadaan, ada tiba-tiba boleh datang tak ada, boleh datang saja, keberangkalian tu boleh terima tak? Tak boleh terima akal. Kenapa? Bila kita kata ada kebarangkalian datangnya Adam, maka dia akan menafikan qidam. Bila kata-kata Allah boleh Allah tu tak ada, tapi dia tak ada, dia nak ada. Ni sutaiyah moden yang mana terkeliru dengan hukum akal. Kerana mereka tak mengaji hukum akal jalan ahli sunnah ni. Mereka main-main hukum akal, mereka pelekeh hukum akal. Akhirnya mereka sendiri yang terjerumus
dalam hausihim, dalam kebingungan mereka. Mereka tak tahu mereka sebenarnya tak betul percakapan. Kalam mereka tidak mustaqim. Dia kata Tuhan boleh nak buat kerana Tuhan mampu. Tengok. Kemampuan dan imkan tu sendiri dah mustahil. Makna tidak terima bahawa Allah adanya itu boleh menerima tiada. Kenapa? Ni. Kerana kalau kita kata mampu boleh untuk didatangi oleh Adam, nescaya akan ternafi kidam. Apa kaitan kidam pula? Ini kita faham istilah kidam ni. Kidam maknanya yang tiada awal kan. Sesuatu yang tiada awal makna tiada mula bagi wujudnya. Dan wujudnya itu wujud yang wajib, mesti. Kerana apa? Kerana kewujudannya tidak daripada yang lain. Dia ada sedia kala, ada sejak azali, ada secara qadim. Qadim dan azali telah wujud. Maka yang wujud sejak azali ini, maka tentulah kewujudannya itu mesti. Faham? Bila kita kata mesti, wajibul wujud. Bila dia wajibul wujud, maknanya apa? Kena faham makna wujud pula. Kena faham makna wajib itu, al-wujub. Kena faham makna al-wujub. Wajib itu apa? Wajib itu tidak menerima nafi. Tidak menerima nafi sama sekali. Makna mesti. Yang tidak menerima sama sekali pernafian. Bila begitu, kita kata Allah wajibul wujud. Wujudnya itu mesti. Bila kata mesti, makna wujud itu sejak dahulu mesti ada dan akan datang mesti ada. Faham? Tidak menerima ketiadaan sama ada terdahulu ataupun akan datang. Kenapa? Andai kata dia boleh menerima ketiadaan, boleh didatangi oleh Adam, maknanya wujudnya tak mesti dah. Wujudnya itu tidak lagi mesti, tidak lagi jadi hukum wajib. Boleh faham? Tak wajib orang panggil. Kenapa tak wajib? Sebabnya kerana kita faham makna wajib sesuatu yang tidak menerima penafian. Tiba-tiba boleh ada ketiadaan, makna boleh tak ada wujud pada satu masa daripada masa-masa. Makanya wujudnya itu tak mesti dah. Jadi tak wajibul wujud dah. Faham tak? Nampak? Jadi dia ada kaitan tu antara sifat baqa, kidam dan juga sifat wujud. Okey. Baik. Kalau kita kata Allah itu tidak baqa, maknanya boleh didatangi oleh ketiadaan oleh Adam, nescaya ternafi kidam. Kenapa? Apa sebab ternafi kidam? Macam mana kita kata bila ternafi baqa, ternafi kidam? Likauni wujudihi hina idzin yasiru jaizan la wajiba. Ini yang kita terang tadi. Kerana jadilah keadaan wujud Tuhan ketika itu, jadilah harus sahaja, tidak wajib. Jadi harus lah. Apa harus? Yang menerima ada dan tiada. Jadi kalau Allah dia wujud tapi boleh menerima tiada, orang tak panggil wajib lah, orang panggil jaiz. Jaiz. Jabatan Agama Islam Selangor. Dia panggil jaiz. Jadi bila kita kata dia didatangi, boleh saja pun, boleh didatangi oleh tiada, maka tidaklah kewujudannya itu wajib lagi, tetapi jadilah jaizan. Jadi jaiz, la wajiban, tidak lagi wajib. Bila sesuatu yang wujudnya itu tidak wajib, tidak wajib, makna wujudnya itu harus saja. Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan, dan perkara yang jaiz, perkara yang harus, tidak adalah wujudnya itu kecuali baharu. Jadi benda yang mana kita kata jaiz, dia tak jadi wajib dah, sebab dia boleh didatangi oleh tiada, maka dia hukumnya jaiz. Yang jaiz ni apa dia? Tentulah baharu.
Sesuatu yang jaiz, adanya itu harus. Makna apa? Apa makna harus? Boleh terima ada, boleh terima tak ada. Maknanya kewujudannya itu ialah baharu. Dia itu baharu. Sebab apa? Sebab menerima perubahan. Dia menerima perubahan. Makna dia tidak lagi wajibul wujud, tak mesti ada. Sebab dia boleh terima tak ada. Bila benda yang boleh terima tak ada, benda itu benda yang baharu, hadis. Sebab apa? Sebab berubah. Dia boleh terima perubahan lah tu. Kalau dia boleh terima Adam, walaupun sekarang dia wujud, tapi dia boleh terima Adam, makna dia menerima perubahan. Yang menerima perubahan, al-mutaghayyir, kita panggil hadis baharu. Okay. Makna hudus dua dua makna. Hudus ialah al-wujud ba'dal adam. Yang kedua al-mutaghayyir wa mutajaddid, dia panggil hudus juga. Jadi kadang-kadang itlaq hadis ataupun hudus dengan makna yang pertama, itu kebanyakannya lah, dan kadang-kadang dengan makna kedua, iaitu yang berubah. Jadi Allah tidak lagi ketika itu Tuhan tak qadim lah, Tuhan tu baharu. Kaifa ni ta'ajjubiyah. Kaifa mana mungkin, maknanya mustahil lah. Mustahil, takkan gitu. Waqad sabaqa qariban, dan kerana telah terdahulu, baru sahaja. Qariban, hampir sahaja. Sabaqa apa? Wujubu. Wujubu i'rab apa? Wujubu i'rab apa? Anish. Jadi fa'il kepada sabaqa, maka telah terdahulu, baru saja telah terdahulu, wujubu qidamihi, wajib qidam Allah Ta'ala, wa baqaihi, dan wajib baqa Allah. Baik. Sini ni kalau ikutnya ada terdahulu, wajib qidam baqa. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, yakni menghendaki oleh musannif, yakni menghendaki oleh musannif, annahu yajibu li maulana jalla wa azza, bahawa sesungguhnya wajib bagi Tuhan kita azza wa jalla, jalla wa azza, al-baqa'u, wajib oleh baqa', wajib oleh sifat baqa' ni. Okay. Wa burhanuhu, dan dalil bagi baqa', ataupun dalil bagi wajib baqa' lah. Burhanuhu ay burhan wujubil baqa'. Dalil bagi wajib baqa' itu, annahu law amkana an yalhaqahu al-adamu, bahawa sesungguhnya jika mungkin mendatangi akan Allah itu oleh ketiadaan, lazima an yakuna min jumlatil mumkinati, lazimlah bahawa Allah itu daripada himpunan segala mungkin. Tuhan itu daripada mungkin, perkara mungkin. Kalau Allah boleh didatangi oleh ketiadaan, mana Allah ni jenis termasuk pada perkara mungkin jugalah, perkara yang makhluk, yang baharu. Al-mumkinat allati yajuzu 'alaiha al-wujudu wal 'adamu, yang harus ke atasnya ada dan tiada. Itu makna mungkin dan makna jaiz. Makna mungkin, makna jaiz, makna sesuatu yang boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Jadi kalau Allah boleh didatangi oleh tiada, maka dia menerima tiada, makna dia daripada jumlatil mumkinat, daripada jumlah-jumlah himpunan benda-benda mungkin. Wa kullu mumkinin la yakunu wujuduhu illa hadisan, dan setiap mungkin itu tiadalah kewujudannya kecuali baharu. Bila kita kata sesuatu tu mungkin, makhluk ni mungkin, maknanya wujud dia itu baharu, adanya itu sebelum itu tidak ada. Jadi dia menjadi tak jadi wajibul wujud dah, dia jadi baharu, hadis. Kerana setiap mungkin tentulah wujud dia itu baharu. Ta'ala Allahu
an dzalika uluwan kabira. Ni jumlah tanzihiyah ni. Makna maha suci Allah, maha suci, maha tinggi Allah daripada demikian itu, uluwan kabira, setinggi-tingginya, sesuci-sucinya. Takkan gitulah Tuhan, takkanlah Tuhan ni baharu. Ya. Okey. Dia mudah je sebab perbincangan atau huraian berkaitan tu telah selesai banyak pada masalah burhanul wujud dan juga burhan al-qidam. Wa yalzamu min zalika, dan lazim daripada demikian itu, lazim daripada demikian itu. Demikian mana tu? Lazim daripada demikian itu. Lazim daripada keadaan Tuhan itu tidak baqa. Lazim daripada demikian itu, wa yalzamu min zalika. Mana lazim daripada tiada baqa itu. Nafyul baqa boleh. Ad-dawru awit tasalsulu, lazim oleh daur ataupun tasalsul. Bila kata Tuhan tidak baqa, Tuhan tak kekal, apa akan berlaku? Makna Tuhan baharu. Bila daripada Tuhan itu baharu, makna lazim akan bawa dur dan tasalsul. Okey, lazim daripada dur pada, lazim membawa kepada dur dan tasalsul. Okey. Boleh juga kita nak kata lazim wa yalzamu min zalika ai kaunuhu hadithan, itu ada wa tasasun. Itu makna kita dalil itu kita kembalikan kepada dur tasasul, kembali kepada hudus juga. Boleh juga kalau kita kata baqa melazimkan hudus, hudus melazimkan dur dan tasasul. Jadi apa yang melazimkan dur dan tasasul? Apa dia? Iaitu keadaan yang melazimi dur tasasul ialah keadaan Tuhan baharu, dan yang melazimi keadaan baharu itu ialah ternafi baqa. Faham tak? Ternafi baqa membawa kepada keadaan Tuhan tu baharu. Keadaan Tuhan tu baharu membawa kepada dur tasalsul. Boleh buat tak gambaran tu di minda masing-masing? Kalau boleh memang tak ada whiteboard simpan. Kalau ada hak kecil se, boleh kau beli untuk eksplorasi. Hak kecil boleh boleh apa? Boleh alih. Boleh alih kuahnya ada sini. Atau hak ada IKEA ke mana hak boleh alih tu lah. Jadi milik persatuan. Boleh tulis sikit. Takut tak nampak jelas kan. Okay. Jadi faham macam mana ternafi baqa melazimi daripada ternafi baqa apa dia? Baharu. Melazimi daripada baharu dur tasasul. Okey. Wa yalzamu min dhalika ad-dawru aw at-tasalsulu. Lazim akan demikian, melazimi daripada demikian itu oleh dur dan tasasul. Ad-dawru aw at-tasalsulu. Kalau kita nak buat hurai macam mana? Ni kalau macam soalan periksa tak? Soalan periksa macam mana? Kita kata bayin wajhu istihalati kauni bayin wajhu istihalati kaunihi ta'ala faniyan. Keadaan Tuhan itu fana. Ini sama je. Keadaan Tuhan tu fana apa dia? Iaitu Tuhan tu tak bersifat dengan baqa kan? Tuhan tidak bersifat dengan baqa. Itu susunlah dalil. Kerana kalau Tuhan itu fana, dengan makna Tuhan tidak bersifat dengan baqa, maka lazimlah wujud Allah Ta'ala itu tidak wajib. Maka sesuatu yang wujudnya tidak wajib, tentulah dia baharu. Maka Allah itu baharu, dan apabila Allah itu baharu, maka lazim daripada itu daur dan tasasul. Jadi rantaian hujah satu-satu tu kita biar nampak jelas. Fatabayyana bidzalika
maka nyatalah dengan demikian itu anna wujubal qidami, bahawa wajibnya qidam itu yastalzimu, melazimi wujubal baqai, melazimi akan wujub baqa, wajib baqa. Bila kata Allah wajib bersifat dengan qidam, lazimlah Allah wajib bersifat dengan baqa. Bila kata Allah ni mesti qadim, maka Tuhan mesti dia baqin, mesti dia kekal. Wa kaifa, kaifa tu, kaifa yang mana tadi? Kaifa pada kalam musannif. Kaifa wa qad sabaqa tu, pada kalam matan tu. Kaifa wa qad sabaqa qariban itu. Kaifa tu istifhamun. Dia itu harah istifham. Nampak ni? Dia yang datang ala jihatil inkari wa ta'ajjub, dengan atas jihah, atas makna ingkar dan juga ta'ajjub. Kaifa, mana mungkin? Dengan makna mana mungkin? Macam mana boleh Tuhan tu tidak kekal, tidak baqin? Ta'ajjub, pelik, penafian lah, atas jalan pengingkaran dan penafian dan ta'ajjub. Pelik sungguh lah, tak boleh terima akal kalau Tuhan itu tidak kekal. Okey, baik. Kesan Kemudian qala al-musannif rahimahullah, wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi, adapun dalil wajib menyalahi Allah Ta'ala bagi sekalian yang baharu, fali annahu law mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha wa dhalika muhalun lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Kata musannif, dan adapun burhan dalil wajib menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu, fali annahu, maka dari kerana sesungguhnya, lau mathala syai'an minha, kalau Allah itu menyamai sesuatu daripada yang baharu, mathala syai'an minha minal hawadith, kalau Tuhan tu menyamai satu daripada makhluk-makhluk hak baru ni, lakana hadisan mithlaha, nescaya Allah itu baharu serupa makhluk tu juga. Kalau Tuhan ni sama dengan makhluk, Tuhan ni serupa macam makhluk lah, walaupun tak serupa semua. Kena ingat dia kata tak serupa tapi tak sama. Serupa walaupun tidak pada semua pihak pun, pada satu pihak je tetap dikira serupa. A dengan B sama tapi tak sama semua, sama pada satu bahagian, dipanggil serupa jugalah. Serupa pada satu aspek, serupa pada satu bahagian, masih dikira menyamai. Walhal kita Allah tahu bahawa laisa kamitslihi syai', tak menyamai akan Allah tu sesuatu, tak ada sesuatu pun yang menyamai Tuhan. Pada wajhi minal awjuh, pada mana-mana wajah, mana-mana aspek pun. Wa dzalika muhal, dan demikian itu mustahil. Mana? Allah itu serupa dengan makhluk itu mustahil, lima arafta qablu, kerana apa yang engkau tahu sebelum, apa yang engkau tahu sebelum. Al-qablu ini mabni ala dhammi. Kenapa? Kerana zarah di sini dihazaf mudhafun ilaih. Qabla kan dia apa nama ni, dia diidhafat. Qabla wa ba'da, bila dibuang mudhafun ilaih itu, maka dia mabni ala dhammi. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Alif lam mim ghulibati ar-rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Kalau ada mudhaf ilaih, dia akan mansublah sebab dia zarah. Bila dibuang mudhaf ilaih dia, maka dia akan mabni ala dhammi. Kita tengok i'rab pada surah Ar-Rum, awal-awal ayat tu ada. Ada beli satu, ataupun tengok download lah kita i'rabul Quran.
Yang ada sejilid pun ada. Boleh kita nak praktikkan, tengok bagaimana nahwu tu dipraktikkan dalam bahasa Arab. Mana tengok, dia kata kalaulah demikian itu muhal, mustahil, lima arafta qablu, kerana apa yang engkau tahu sebelum itu, min wujubi qidamihi, tahu daripada wajib qidamnya, wajib qidam Allah Ta'ala, dan wa baqaihi, dan wajib baqa Allah Ta'ala. Qala syarihu rahimahullah, terus dia kata li'anna, li'anna kulla, jadi demikian itu mustahil kerana apa? Kerana wajib qidam dan baqa Allah Ta'ala. Li'anna kulla mithlaini yajibu li kulli wahidin minhuma ma wajaba lil akhari, kerana setiap yang sama wajib bagi salah satunya apa yang wajib bagi satu lagi. Bila kita kata Ahmad sama dengan Ahmad sama dengan Ali, tak? Jadi apa yang ada pada Ahmad tentu ada pada ada pada Ali, sebab kita kata sama. Ahmad sama dengan Ali, maka apa yang ada pada Ahmad ada pada Ali, yang menyebabkan ada wajah perserupaan itu. Kalau tidak kita tak kata serupa. Faham jadi wajah penyerupaan tu mesti adalah wajib. Kalau tidak kita tak panggil dia mislain, kita tak panggil dia dua yang serupa. Kenapa kita panggil Ali dan Ahmad ni sama? Kerana ada penyerupaannya. Penyerupaan dari segi mana? Ikutlah. Kalau Ahmad dengan Ali sama dari segi, contohnya jantina, sama-sama lelaki, maknanya dia ada alat kelamin lelaki dua orang ni. Nampak tak? Kalau sama dari segi mana? Sama dari segi dia pelajar Uniza, maknanya dia ni wajib seorang pelajar Uniza. Bila dia ni wajib pelajar Uniza, orang ni pun wajib juga pelajar Uniza lah, baru kita kata sama. Jadi wajah penyerupaan tu ada pada satu, wajib ada pada satu lagi, baru kita kata benda yang sama. Okey. Ni kena faham molek ni. Sebab kalau tak faham ni, kita kadang kata dok sama. Dok sama kot aspek lain, sama kot aspek, salah satu aspek pun dipanggil sama dah. Macam kita katalah tangan manusia, tangan monyet. Orang bila bincang tentang yadullah kan, tangan manusia tak sama tangan monyet, tangan monyet tak sama dengan tangan gajah tak sama dengan tangan kucing, tangan kucing tak sama tangan apa lagi, habis binatang sebut. Ikutlah, ambil tak mahu binatang, ambil benda yang tidak hidup pula. Tangan manusia tak sama dengan tangan apa? Tangan jam. Tangan manusia tak sama dengan tangan kereta, tangan motor. Handle tu lah, handle. Tangan apa lagi? Tangan manusia tak sama dengan tangan kursi yang ada tangan kan. Orang panggil tangan Melaka. Sama tak? Tak sama, betul tak sama. Tak sama dari segi apa? Dari segi rupa. Bentuk, komposisi. Faham? Tapi sama dari segi apa? Sama dari segi nama saja ke? Ni bukan masalah nama saja ni. Dia kata Allah ada, Tuhan Allah ada, kita ada. Maka kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab kita kata Allah pun ada, makhluk pun ada. Ni golongan makrifat ni dia guna benda yang sama, dia seleweng kat makna sebaliknya pula. Jadi kita kena kata kita tak ada. Ni golongan batiniyah ni, makrifat sesat ni. Golongan batiniyah ni dia seleweng benda yang sama tu, tapi dengan makna yang menyimpang sesat-sesatnya. Kita ada, Allah ada kudrat, kita ada kudrat tak? Kalau kita kata kita ada kudrat, kita telah mensyirikkan Allah dengan kita. Jadi maknanya kita kena nafikan kudrat kita, kena nafikan wujud kita, kena nafikan sama kita. Kita melihat, Allah melihat tak? Allah melihat, wa huwas samiul basir. Kita melihat tak? Kita melihat. Kalau kita kata kita melihat, kita telah mensyirikkan Allah pada sifat basarnya. Jadi kita kena kata kita tidak melihat. Pelik tak? Yalah. Dan macam mana nak kata yang melihat ni sebenarnya bukan kita? Pergi ke arah tu.
apa nama ni, itu pahaman yang batini yang sesat. Semua ni hulul wal ittihad. Allah menyatu dengan alam, kita bersatu dengan Tuhan. Itu semua sesat belaka. Okey. Itu selesaikan tu. Hak tu selesai. Hak tu kita lain kali lah kita bincang. Kita ambil pada masalah tadi ni. Masalah tangan tadi. Tak. Semua kita ambil contoh manusia, monyet, kucing, apa lagi? Kerusi, motosikal dan seumpama itu. Sama ke tak sama? Tak sama dia kata. Tangan manusia tak sama tangan monyet, tak sama tangan kucing, tak sama tangan gajah, tangan kerusi. Betul, tak sama dari segi bentuk, rupa, komposisi dia daripada apa, madah dia daripada apa. Itu tak sama. Tapi sama dari segi apa? Bukan sekadar nama. Macam tadi Allah wujud, kita wujud. Allah ada sifat kudrat, kita ada sifat kudrat. Hak tu betul. Dan ahli sunnah terima. Tu tak apa pula kita kata Allah ada sifat yang ada pada makhluk pun ada sifat tu. Itu sama pada nama. Sama hanya pada nama saja. Sama pada nama je, tak ada masalah pada perkara yang mana memang sabit. Contohnya kita wujud, Allah wujud. Sama pada nama wujud tu. Tapi hakikat wujud berbeza. Kita ada sifat sama, Allah ada sifat sama. Nah, Allah ada sifat sama. Sama dari segi sifat sama, tetapi lain. Daripada makna sama tu berbeza. Yang ni yang kelah Dr. Kubrahi sebut apa, dia panggil apa? Mushtarak lafzi. Mushtarak lafzi. Lafaz sama, makna berbeza. Faham? Lafaz sama tapi makna lain. Lafaz sama pada kita dengan sama pada Allah. Lafaz sama tapi makna berbeza. Mushtarak lafzi. Dalam ilmu bahasa dipanggil mushtarak lafzi. Okay? Baik, faham ni? Wujud kita dengan wujud Allah sama dari segi lafaz, tapi wujud kita lain dengan wujud Tuhan. Kerana Allah wajibul wujud, kita jaizul wujud. Kita harus ada, Allah wajib ada. Jadi hak tu lain dengan masalah yang dibawa oleh Wahabi ni. Wahabi dia kata bukan sekadar, dia guna contoh tadi kan. Dia guna contoh tadi, kita ada, Tuhan ada. Tak apa pun, tak ada masalah. Kita kata ada, Tuhan ada. Kita kata kita ada samak, kita ada basar, Tuhan ada samak, ada basar. Tapi samak kita tak sama basar sama Allah. Basar kita tak sama basar Allah. Betul lah, sebab apa? Sebab sama dari segi nama. Sekarang ni bila awak kata tangan, jadi apa yang diisbatkan oleh mereka mengisbatkan tangan dengan makna apa? Kalau tangan dengan makna sifat, selesai. Ahli sunnah terima. Tangan dengan makna sifat yang sabit bagi Allah, kerana Allah mengisbatkan pada dirinya yadullah. Tangan makna sifat, kita terima. Jangan nafi. Sebab apa? Sebab sifat ni layak, dan Allah mensifatkan diri dia. Dengan makna apa? Dengan makna yang layak dengan Allah. Kalau gitu tak apa, itu perjalanan salah betul pun gitu. Tetapi mereka bukan sekadar di situ, pergi lebih lagi dengan menisbah-nisbahkan, membuat perumpamaan tangan Tuhan dengan tangan-tangan makhluk, nak menyatakan maksud tangan yang mereka begitu bukan sekadar tangan yang makna sifat, tapi huwa zatun wa huwa ainun wa zatun. Ini ada ditasrihkan dalam sebahagian kitab-kitab salafiyah. Huwa ainun wa zatun, dan dalam kuliah masyayikh besar dia lah. Yang mana bukan sekadar sifat, tapi huwa ainun wa zat. Maknanya tangan dengan makna zat, ataupun ain. Ain ni makna lawan bagi sifat lah. Makna apa yang dia faham tu? Ada. Bukan sekadar ya dengan makna sifat saja. Sebab itu bila buat contoh, dia buat contoh tangan-tangan makhluk tak sama dengan tangan kita. Apa yang daripada contoh tu dipaham bahawa perbezaan dari segi bentuk, rupa, tetapi sama dari segi apa? Sama dari segi kesemuanya juzuk daripada sesuatu. Tangan kita juzuk pada kita. Tangan kursi juzuk pada juzuk pada kursi. Tangan monyet juzuk pada monyet. Tangan motor juzuk pada motor. Jadi dia sama dari segi tangan ialah juzuk daripada sesuatu.
Jadi hak ni yang ahli sunnah kata dak menafikan juz'iyah dan kulliyah daripada Tuhan. Allah tidak berjuzuk-juzuk. Tapi bila mereka bawa dengan pahaman tu, apa yang zahir pada ayat tu menunjukkan bahawa ada satu yang namanya yad yang ada pada diri Tuhan dengan makna apa? Ba'diyah. Mereka dak kata, saya dak kata, mereka kata. Mereka dak berani, tapi kona nampak pergi situ jugalah. Main kona nampaknya kat arah tu, tapi dak kata. Selagi dak kata tu dak jadi, tidak digelar mujassimah sharih. Tidak digelar mujassimah sharih. Kalau disebut jelas-jelas tu mujassimah sharih lah. Tapi kerana kona-kona ni, bila kona-kona ni dak apa, tak berapa jelas. Sebab tu akidah yang tidak jelas, tidak membawa kepada ketenangan seseorang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nampak tak? Faham tak isu ni? Boleh beza kalau orang tanya. Dah, kalau apa salah kita kata Allah ada tangan tapi tak sama dengan tangan kita? Tidakkah kita kata Allah ada kudrat tapi tak sama kudrat kita? Kalau orang tak faham beza, dia kata betul kok. Apa salahnya kita kata Tuhan ada tangan tak sama tangan kita? Tuhan ada muka tak sama muka kita? Dalilnya ahli sunnah terima bahawa Allah ada kudrat dan kita makhluk ada kudrat. Kita ada kudrat kita tak sama kudrat Allah. Jawapannya dua ni benda yang berbeza. Sifat kudrat iradat yang disebut tu, yang mana ada pada Allah Ta'ala, ada pada kita tu sama pada nama saja. Dan sifat ini sifat kamal, sifat kesempurnaan, sifat yang ghairu muhimin litashbih, yang tidak memberi makna tashbih. Kerana orang faham perbezaan pada sifat, mudah kita faham. Sifat makhluk dengan sifat Tuhan mudah kita faham. Tetapi penisbahan sesuatu ab'ad wa ajza, juzuk dan sebahagian pada Tuhan. Makhluk ada bahagian daripada diri makhluk, Tuhan ada bahagian diri Tuhan. Awak ni akan menyebabkan apa? Menyebabkan benda ini telah perbincangan berbeza. Kalau awak kata ya dengan makna sebahagian daripada diri Tuhan, ialah ya, bukan sekadar sifat. Ya dengan makna ain wa ba'd, maka benda ni telah membawa kepada Tuhan tu berjuzuk. Tak sama. Kerana makna ya, kerana ya, wajah, sak dan seumpamanya, ini sifat-sifat yang muhimah litashbih, memberi iham penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Sebab itu ulama dalam masalah ini ada dua mazhab, sama ada tafwidkan makna kepada Allah ataupun takwil dengan makna yang layak. Sebab sifat-sifat ini zahirnya bukan menafi. Kita tak boleh nafi apa yang Tuhan sabitkan. Apa yang Allah Ta'ala sabitkan, Rasulullah bawa, itu tidak dinafikan. Tetapi makna dengan makna zahir itu yang dinafikan. Datang dalam kalam para ulama salaf, zahiruhu ghairu murad. Zahir makna tersebut bukan maksud dia. Puak sana kata tangan-tangan lah. Tak cakap itu, tangan-tangan lah. Tapi jangan samakan tangan kita dengan tangan Allah. Tangan-tangan lah. Faham tak? Tangan-tangan lah maknanya apa? Tangan yang segera faham. Tidakkah tangan yang segera faham tu ialah juzuk pada badan kita? Dah kalau maknanya tangan Tuhan tu juzuk pada diri Tuhan, tak rasa masalah. Tu kadang-kadang mereka boleh jadi kerana mereka tidak ikut pahaman ni, mereka telah belok bahawa lawazim yang kita sebut tadi tu lazim yang jelas pada perkataan mereka. Tapi mereka blokkan, kata jangan fikir. Dah awal-awal awak fikir dah tadi. Siapa awal-awal patutnya jangan fikir pada awal lah. Dia kata ya serah makna, tiba-tiba dia fikir juga, kata makna tangan-tangan lah. Bukan tangan makna kudrat, dia nafi pula. Andaian-andaian lain tu menyebabkan akhirnya mereka telah masuk dalam lembah mujassimah. Ini satu benda. Mujassimah kata kami tak kata Allah Ta'ala menyerupai makhluk. Betul. Kena faham mujassimah musyabihah ni dua benda. Yang mana ada berlaziman, kadang-kadang berlaziman, kadang-kadang ada yang tidak berlaziman. Contoh macam mana? Mujassimah ni makna mengiktikad Tuhan berjisim.
Jisim tak sama makhluk, orang panggil mujassimah saja. Tapi kalau jisim sama makhluk, dia panggil mujassimah musyabbihah. Nampak? Tapi dia kata tak sama makhluk. Betul lah tak sama makhluk. Saya pun tak kata awak kata Tuhan tangan sama makhluk. Sebab bila kata gitu memang orang tu awal-awal lagi keluar daripada daerah umat Islam ni. Bila menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi bila menyatakan ada tangan tapi tak sama makhluk, menyatakan tangan dengan makna juzuk tu mujassimah orang panggil. Jadi kena faham dua istilah tu. Ni kadang-kadang mereka cuba konar-konar. Kami tak kata sama, tangan-tangan yang layak. Tapi tangan apa? Kalau kita cocoh lagi, bahasa dengan cocoh lagi, akhir tu big lah. Macam baru ni debat ni akhirnya Tuhan duduk di orang yang duduk di gunung Everest lebih dekat dengan Tuhan daripada orang duduk bawah. Nampak dah bahawa akhirnya bila cocoh lagi, bila kita terah lagi, kita usul lagi, akhir terdedahlah kepincangan dalam akidah mereka. Nampak tak? Ditarik balik lagi tak tahu. Kena tarik balik, kena taubat. Sebab itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Nampak tak? Kecuali memang dia yakin etikad gitu. Nak apa ni? Tapi etikad Tuhan bertempat di atas ni tidak buat kufur lagi. Ada pula seorang ni dak buat kufur, jadi tak boleh kata kufur. Sebab memang jumhur tak kata kufur. Jadi dok kufur lagi bukan makna betul. Dia kata tak apa dok kufur lagi. Dok kufur lagi bukan makna betul. Salah. Mujur dok kufur je patut gitu. Salah tu sesat dah. Dosa dah tu. Jadi jangan ikut hak sesat. Nampak? Dia kata tak apa, ulama tak sepakat kufur. Betul lah ulama tak sepakat kufur. Kau nak ikut kau salah. Pelik tak cara tu kata. Dr. Kubahin kata ni virus bila masuk dalam otak ni dia jadi rosak cara pemikiran. Baik jadi apa kata dia? Kalau Tuhan itu li'anna kulla mithlaini yajibu li kulli wahidin minhuma ma wajaba lil akhari. Wajib bagi salah satu dia apa yang wajib bagi satu lagi. Sebab kita kata mislain. Wa yajuzu alaihi ma jaza alal akhari, dan harus ke atasnya apa yang harus atas satu lagi. Sifat yang harus bagi A, kita kata A dan B sama. Makna apa yang harus bagi A harus bagi B. Wa yastahilu alaihi ma yastahilu alaihi, dan mustahil ke atasnya apa yang mustahil atas satu lagi. Kita kata A ni mustahil gini, maka B pun mustahil lah benda yang mustahil atas A tadi, sebab dia menyamai. Wa qad wajaba lil hawadisi, wa qad wajaba lil hawadisi, sesungguhnya telah wajib bagi al hawadis, segala yang baharu ini, ajramiha wa a'radiha, ajramiha wa a'radiha, ajramiha wa a'radiha, itu jadi badal kepada hawadis tu. Dan telah wajib bagi sekalian yang baharu itu. Mana yang baharu tu? Ajramiha, ta'mim, jirim-jirimnya, wa a'radiha, dan arak-araknya. Masuk sekali itu umum. Sama ada baharu tu jirim atau baharu itu arak, wajib apa? Al-hudutsu, fa'il bagi wajabah. Jadi wajib bagi sekalian hawadis ini, sama ada jirim ke arak ke, oleh sifat baharu. Bila kata dia itu hawadis, maka dia bersifat dengan hudus, sifat baharu. Falau ma salaha maulana jalla wa azza, kalau menyamai hawadis ini oleh Tuhan kita yang maha agung, yang maha mulia. Kalau Tuhan menyamai hawadis, la wajabalahu ma wajabalaha, nescaya wajib bagi Allah apa yang wajib bagi hawadis, lahalil hawadis. Apa yang wajib bagi hawadis, wajib juga Allah Ta'ala gitu. Kalau hawadis ni berubah, makna Allah pun wajib berubah jugalah. Kalau hawadis ni wajib berubah. Wajabalaha minal hudusi wastihalatil qidami, dan mustahil qadim,
Dan hawadis ni mustahil qadim, maka Tuhan tu mustahil qadim jugalah. Pak kita kata Tuhan sama dengan makhluk. Okey. Walau kana kadzalika, dan kalaulah Tuhan itu demikian, kalau Tuhan itu maknanya sama dengan makhluk, maka laftaqara ila muhdisin, berhajatlah Allah kepada muhdis, kepada yang mengadakan dia, yang menciptanya. Kalau kita kata Tuhan sama makhluk, makna makhluk ni apa yang wajib bagi makhluk? Sifat hudus. Maka Allah lazimlah Tuhan tu bersifat dengan hudus, Tuhan baharu. Bila baharu berhajat kepada muhdis, yang membaharukan dan yang mengadakan dia. Wa yalzamu ad-dawru awit tasalsulu, dan lazim oleh dur dan tasasul. Akhirnya bawa pada dur tasasul juga. Nampak Jadi 2-3 sifat ni dalil burhannya ialah bawa kepada dur dan tasasul. Yalzamu dur ad-dawru awit tasalsulu. Wa qad taqaddama anna dhalika muhalun, dan telah terdahulu bahawa demikian itu mustahil. Mustahil kita tahu dah kan, do tasasul ni mustahil. Maka apa yang terbina atas mustahil, iaitu keadaan Tuhan tu baharu, mustahil juga. Dan apa yang terbina atas keadaan Tuhan tu baharu, apa dia? Tuhan tu menyamai yang baharu pun mustahil juga. Okey. Jadi apa yang terdiri atas wa ma yuaddi ilal muhal fahuwa muhal, apa yang membawa kepada mustahil, maka perkara itu juga hukumnya mustahil. Thumma qala wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi wallahu ta'ala ala wa ala. Ada soalan? Ada nak tanya? Orang tak panggil sama pada nama ni, bila bicara sama ni, sama pada hakikat. Mana? Mana Allah tak sama dengan makhluk. Hakikat Allah tak sama hakikat makhluk. Sama pada nama tu, itu tidak dibincangkan lah. Mana kalau kata sama pada nama, tak salah lah. Sama pada nama maknanya kita bersifat dengan sifat, yang mana sifat itu ada pada Tuhan. Sama pada nama itu tak ada masalah. Cuma yang dikata mukhalafatuhu lil hawadith, menyalahi Tuhan bagi baharu, tidak menyamai itu pada hakikat diri Allah, tidak menyamai. Zat Allah tak menyamai dengan zat makhluk, sifat Allah tak sama sifat makhluk. Mana hakikat tu? Mana hakikat zat Allah tak sama hakikat zat makhluk. Hakikat sifat Allah tak sama sifat makhluk. Perbuatan Tuhan pun tak sama perbuatan makhluk. Dan makhluk ni ada kita sifat yang kita nama sama basar, adalah sebab Tuhan kata ada. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, Allah Taala jadikan kepada kamu as-sam'a wal absar, pendengaran dan juga penglihatan. Makna Tuhan buat pada kita penglihatan, perbuatan. Makna ada tak sama basar kita? Ada. Kalau kita kata tak ada, mana kita nafi ayat Quran? Ni golongan batiniyah ni sesat ni. Apa tak? Kita tak nafi samuk basar tu Tuhan buat, tapi ada tak samuk basar? Kata tak ada. Tak ada makna Tuhan kata dia menjadikan samuk basar, makna Tuhan tak buat. Sama ada Tuhan nak kata Tuhan tipu, berat. Ataupun Tuhan buat lolok. Garuk lagi. Bila Tuhan kata Tuhan menjadikan bagi samuk dan basar, adalah samuk basar bagi manusia ni, tapi samuk basar Allah tak sama samuk basar makhluk. Boleh? Ada soalan? Ada Ada sekadar tu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.